Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan semua. Jom belajar cabaran kebat bab 8 cahaya dan optik. Buku teks sains tingkatan 1 muka surat 250 hingga 252. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Wah, uniknya periskop. Soalan nombor 5. Cikgu, saya tahu periskop dibina menggunakan dua cermin SATA, tapi saya tidak pasti ciri-ciri imej yang dapat dilihat oleh mata pemerhati yang melihat menerusi periskop. Boleh cikgu terangkan lagi? Oh, boleh. Periskop dibina menggunakan dua keping cermin SATA. Maka, ciri imej pada cermin SATA ialah maya, tegak dan sama saiz. Soalan nombor 6. Objek kelihatan lebih dekat dari jarak sebenar. Apakah jenis dan fungsi cermin sisi seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah? Cermin sisi kenderaan biasanya diperbuat daripada cermin cekung, iaitu berfungsi untuk melihat kenderaan di belakang dengan lebih jelas. Soalan nombor 7. Cikgu, biasanya objek kelihatan lebih pendek semasa berada dalam air. Boleh cikgu tolong saya untuk lukis sinar yang menunjukkan kaki budak lelaki ini kelihatan pendek? Mestilah boleh. Okey, awak perhatikan lukisan. Okey, itu adalah jarak ketara yang lebih pendek. Jarak yang berada di bahagian dalam tu itu adalah jarak sebenar. Awak boleh melukis sinar seperti dalam rajah itu. Soalan nombor 8. Cantiknya, warna-warni. Apakah fenomena cahaya itu? Fenomena cahaya itu dinamakan penyebaran cahaya. Apabila sinar matahari terkena pada titisan air di langit, maka cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenal sebagai pelangi. Pelangi itu adalah spektrum 7 warna. Soalan nombor 9. Saya rasa saya perlu beritahu ibu saya untuk pasang cermin di setiap penjuru kedai kami. Ini membolehkan kami melihat setiap penjuru kedai agar tiada yang cuba mencuri. Cermin manakah yang perlu kami pilih? Awak perlu memilih cermin R, iaitu cermin cembung, kerana ia boleh meluaskan kawasan penglihatan. Soalan nombor 10. Jika remaja lelaki itu ingin melihat keadaan di belakang dinding seperti dalam rajah di sebelah, apakah alat yang dapat membantu lelaki itu? Boleh cikgu lukiskan alat itu? Sudah pasti boleh. Periskop boleh membantu remaja lelaki itu melihat di sebalik dinding itu. Sinar cahaya daripada objek di sebalik dinding akan dipantulkan oleh dua cermin dan akhir sekali akan dipantul ke mata remaja lelaki itu. Maka remaja lelaki itu dapat melihat apa yang berada di sebalik dinding itu. Okey, ini adalah lukisan periskop. Perhatikan sinar cahaya daripada objek ke mata, bukan dari mata ke objek. Ingat tu. Soalan nombor 11. Cikgu, suatu hari saya cuba menangkap ikan guna penyauk.
Saya nampak ikan berada lebih cetek daripada yang sebenarnya. Banyak kali saya cuba baru dapat. Fenomena apakah ini, cikgu? Bagaimana saya dapat menangkap ikan dengan lebih baik? Ini adalah fenomena pembiasan cahaya. Awak perlu menyauh ikan pada kedudukan yang lebih dalam, ke arah dasar kolam. Ini kerana pembiasan cahaya berlaku apabila sinaran cahaya daripada ikan bergerak keluar daripada air. Oleh itu, imej terbentuk lebih hampir kepada permukaan air. Itulah kita nampak ikan tu berada lebih cetek. Padahal sebenarnya ikan berada lebih dalam daripada permukaan air. Soalan nombor 12. Cikgu, kalau kita tersesat dalam hutan, jam tangan kita pula hilang, apa perlu kita buat untuk menganggar waktu? Boleh cikgu terangkan sifat cahaya yang digunakan dalam penciptaan alat itu? Boleh saya tengok lukisan alat itu? Kita boleh buat jam matahari dari pembentukan bayang-bayang. Sifat cahaya yang bergerak lurus bila dihalang oleh objek legap akan menghasilkan bayang-bayang. Okey, bayang-bayang tiang kayu itu menunjukkan waktu-waktu tertentu yang dapat menggantikan jam kita. Itulah yang dinamakan jam matahari. Kawan-kawan boleh tonton berulang kali sehingga faham. Kongsikan pada rakan-rakan yang lain juga. Terima kasih semua. Kepada yang belum subscribe channel Cikgu Liza, jangan lupa berterima kasih dengan subscribe channel Cikgu Liza. Thanks for watching. Bye-bye.